Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay, thank you very much sebab masih lagi sudi view video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Dan boleh subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan saya punya video dekat dalam my YouTube channel ni. I'm so sorry kalau saya kedengaran sedikit tidak lancar. Okay, percakapan saya sedikit tidak lancar. Saya ada ulcer dekat mulut, so I'm so sorry for that thing. Hopefully anda boleh dengar suara saya dengan jelas, walaupun mungkin pertuturan saya tidak berapa jelas. Okey, hari ini saya nak kongsi sedikit berkenaan dengan pembedahan atau prosedur pembedahan yang saya lalui sebulan lebih yang lepas, lebih kurang 6 minggu, 7 minggu yang lepas. Okey, bagi yang tidak tahu, saya ada 2 disc prolapse, iaitu pada L4, L5, dengan satu lagi adalah L5S1. Allah, susahnya nak sebut sebab saya dalam keadaan sebut, but it's okay. Okay, saya ada 2 disc prolapse, tetapi yang disc yang critical adalah pada L5S1, which is disc yang memang biasa berlaku kecederaan pada ramai orang sebenarnya. Kalau anda buat MRI ke, anda buat X-ray ke, ada kemungkinan anda ada disc yang slip disc pada bahagian situ. Okey, tapi disc prolapse ni mungkin ada jarang sikit orang yang kena lah. Okey, kecuali kalau anda pernah ada kecederaan lain sebelum ini, misal katanya pernah jatuh, kemalangan, ataupun mungkin atas faktor kesihatan. Okey, sebelum ini mungkin itu pun membawa kepada keadaan atau disc prolapse ni tadi. Saya tak nak explain secara medical, tetapi saya nak berkongsi sedikit pengetahuan dan pengalaman supaya mereka yang dekat luar sana yang mungkin nak mempertimbangkan untuk microdiscectomy, akan mempertimbangkan prosedur ini supaya anda tahu apa yang yang anda akan rasa selepas daripada operation ini dijalankan. Okey. So saya akan cerita daripada 2 minggu sebab saya hari tu saya dah record video untuk 72 jam selepas prosedur. Dan pada ketika itu kesihatan saya memang dia macam roller coaster lah perjalanan dia. Tetapi selepas 2 minggu itu saya akan explain dengan anda apa prosedur yang peraturan yang kena anda patuhi dan apa item atau barangan yang mungkin boleh membantu anda untuk cepat sembuh. Okey. Dan selama mana anda kena betul-betul berehat daripada melakukan aktiviti sukan, misal katanya, dan apa undang-undang lah, peraturan pantang larang yang perlu anda patuhi untuk anda boleh memastikan hasil daripada prosedur tersebut memberi impak yang bagus kepada kesihatan anda. Okey, pertama, kalau saya nak ceritakan daripada awal, saya tak nak cerita daripada dalam minggu yang pertama. It's not fair untuk saya bercerita tentang benda yang anda sendiri tahu bahawa lepas operation anda akan ada rasa sakit, dan it was macam saya cakap tadi lah, roller coaster punya perjalanan. Dan ada masanya anda semacam sangat-sangat sakit, terutamanya pada 3 hari pertama tu. It's really painful. Dan mungkin anda yang tak kenal saya melalui banyak proses pembedahan sebelum ini. Banyak sangat. So, ini adalah I can tell that the most painful surgery yang saya pernah lalui. Okay. Sebab ia mungkin berkaitan dengan tulang belakang dan dia support you punya pergerakan kan. You bergerak, you berdiri, you duduk, you perlukan tulang belakang. So bila dia kena bedah, ia akan memberi impak yang sangat-sangat besar lah untuk seseorang individu. So 3 hari pertama tu you jangan expect you akan rasa sihat. Tidak. Ada orang yang lepas pembedahan dia akan rasa macam quite okay, tapi hari kedua dia akan start drop. Okey, dan hari ketiga dia akan start sakit. Pada hari yang keempat dia start okey, tapi hari kelima, keenam dia akan start drop balik. So
doktor memang pesan hari pertama sampai tempoh 2 minggu, 14 hari ni tadi adalah tempoh yang sangat-sangat critical that you have to really careful. Maksudnya pergerakan ataupun you berjalan, you berdiri, kena hanya yang diperlukan saja. Maksudnya you nak pergi tandas, nak pergi ruang makan, tapi you tak boleh bersenam dulu dalam tempoh satu hari sampai ke hari ke-14 tu memang you tak boleh berjalan lebih daripada yang sepatutnya untuk keperluan sahaja. So dalam tempoh 2 minggu ini tadi memang you kena banyak sangat rehat, you kena banyak baring, tapi you janganlah baring 24 jam, okay? Memang you kena bangun berdiri, you pergi tandas, you pergi makan, okay? Jangan makan pula sebab dekat katil kan, okay? So you memang kena bergerak tetapi hanya yang diperlukan sahaja. So dalam tempoh 2 minggu tu memang saya tak pernah explain apa-apa lah sebab memang ia macam turun naik lah saya punya kesihatan tu. Ada masa macam saya I feel really tired and start to sampai kepada stage saya depressed, okay, because I feeling hopeless. Saya tak mampu nak buat ataupun uruskan diri saya sendiri. Even though saya nak pakai saya punya stocking pun saya tak boleh nak pakai kan sendiri, okay. I really need help from others, okay. Dalam tempoh 2 minggu tu memang you kena perlukan pertolongan daripada orang, okay, di sekitar you. You tak boleh nak masak, you tak boleh nak, even macam you nak menguruskan diri you sendiri pun ada masalah. Dan you memang kena hadkan jumlah you duduk. Even you makan dalam tempoh masa dalam 10 minit macam tu, you have to stand up ataupun ambil masa makan cepat-cepat, lepas tu try untuk berdiri ataupun lepas makan you memang kena baring. Itu yang saya rasa lah, itu yang saya boleh share dengan anda. Kemudian bila start untuk 2 minggu, lepas 2 minggu tu, okay, kat situ doktor dah bagi kebenaran untuk saya bergerak lebih jauh misalkan, tapi you tak boleh nak paksa sangat lah, okay. 2 minggu memang you ada rasa sihat sedikit, ada kuat sedikit, walaupun memang you punya kaki akan masih lemah, okay. Lepas 2 minggu tu memang saya jogging lah, buat senaman lepas operation, lepas surgery, right. Saya pusing depan rumah, okay, sebab saya macam saya dijaga dekat kampung. Saya pulang ke kampung dan melalui proses rehab dekat sana lah, okay, pemulihan dekat sana. Jadi memang depan kawasan rumah tu memang agak lapang, so saya jogging lah depan rumah tu. Bukan jogging berlari tapi berjalan pun kena pelan-pelan, dan you kena memang dalam tempoh hampir 24 jam you memang kena pakai belt. Okay, memang kena pakai, ada satu tali pinggang yang memang keras. Nanti saya akan tunjukkan kepada anda, okay, item-item yang mungkin diperlukan. Dan selepas tempoh 2 minggu tu, apa limitasi-limitasi yang mungkin anda kena hadap dalam tempoh masa hari pertama sampai minggu yang ke-6, saya bagi ringkasan sebagai BTL. Okay, BTL maksudnya no BTL, no bending over, okay. Kemudian no lifting, no twisting, okay. So BTL, so I have to remember that thing. Saya kena ingat, saya tak boleh bending, okay. Saya tak boleh twisting, saya tak boleh menggerakkan badan, saya tak boleh tunjuk, okay. Even though sekarang pun saya tak boleh buat, okay. No twisting maksudnya you tak boleh twist lah, macam menari twist tu kan. Okay, dan kemudian no lifting maksudnya tak boleh angkat berat, okay. Seberat mana itu depend on individu tu sendiri, orang persoalangan. Saya tak boleh nak cakap okay anda tak boleh bawa berat 1 kilo, tak. Tapi anda kena faham tubuh badan anda macam mana, setakat mana kemampuan anda. Tapi memanglah you tak boleh bawa dalam berat 5 kilo, 10 kilo selepas operation. No, you cannot do that thing, okay. Tapi tak juga kita cakap sampaikan benda yang basic pun anda tak boleh bawa, tak, okay. Maksudnya you boleh bawa, cuma you kena limitkan jumlah yang you bawa tu. Berat you tak boleh bawa berat, lagipun memang you tak ada kemampuan untuk angkat
benda-benda berat selepas daripada 2 minggu. Even you nak sekali pun, you tak boleh buat. Okay. So, jangan paksa diri. Okay. Selepas daripada prosedur tu, you tak boleh paksa diri untuk you berdikari sangat. Because you tak akan dapat berdikari dalam tempoh masa 6 minggu itu. You kena ada bantuan daripada orang. Even though saya lepas daripada prosedur tu, saya tak drive. Sehingga sekarang dah masuk 6 minggu, saya tak drive langsung. Tak tahu kenapa, mungkin sebab saya rasa macam saya tak bersedia lagi. You akan tahu bila tubuh badan anda boleh bawa kereta. Okay, tapi untuk masa sekarang saya tak boleh nak buat. So after 2 weeks tu, you kena daripada macam you duduk, you kena pastikan yang you tak duduk terlalu lama. Lepas tu you just boleh tingkatkan sedikit demi sedikit. Kalau before this mungkin only 2 to 5 minutes saja. Okay, when you paksa diri, you akan start rasa penat. You berjalan baru 2 minit, 5 minit, you akan start rasa penat. Penat ni macam mana? Sakit ke ataupun tidak? Sebab before operation tu, saya tak boleh imagine rasa sakit macam mana. Sehingga memaksa saya untuk buat operation. Even though doktor dah bagi suggestion operation 2 tahun sebelum ini. Tetapi akibat kerana terlalu sakit, saya terpaksa buat operation ni sekarang ni lah. Okay? Dan saya tak boleh imagine macam mana rasa sakit itu sebelum pembedahan. Selepas pembedahan, rasa sakitnya bukanlah kepada saraf itu tadi, tetapi kepada bahagian belakang, tempat yang dibedah, tempat yang ditebuk tu tadi. So, tempat yang ditebuk tu, dia ada rasa macam mana saya boleh explain dengan anda, dia a bit stiff lah pada bahagian tulang belakang tu kan, dekat bahagian tepi tu, dia akan rasa macam ada sakit sikit. Okey, contoh dia ditebuk, okey, pada bahagian tulang belakang tu, kawasan di sekitarnya dia akan rasa macam a bit sakit. So, you kena pastikan yang you tak boleh duduk terlalu lama, tak boleh berdiri terlalu lama, tak boleh berjalan terlalu lama. Kena banyak sangat rehat. Sebab tu saya cakap tadi, memang kena banyak perlukan pertolongan daripada orang lain. But if you ask me, adakah saya regret buat pembedahan ini? Saya 100%. Okay, kalau saya boleh bagi 200% untuk saya regret, saya tak regret langsung. Okay, saya tak menyesal langsung buat pembedahan ini sebab saya yakin ini adalah salah satu cara saya untuk saya rasa sihat kembali. Yang paling penting, saya boleh solat dalam keadaan atau beribadah dalam keadaan yang lebih selesa. Sebab kalau saya nak cerita pasal benda ni, saya rasa sebab tau. Bila saya nak cerita something about ibadah ni kan, okay, mungkin pada orang something yang bukan sesuatu yang mudah lah. Okay, sebelum ini macam saya solat, bila saya berdiri untuk mendirikan solat, kaki saya tak boleh imagine rasa sakitnya macam mana. And then saya setiap kali solat, saya minta, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah sampai sakit yang saya rasa ini boleh menjejaskan saya punya tumpuan ataupun yalah, bila you rasa sakit, you tak boleh nak tumpukan perhatian you pada solat. Kadang-kadang you rasa sakit, you tak boleh nak hold that thing. Tapi saya cakap, kalaupun saya sakit, saya terima dengan perasaan redha, saya terima dengan rasa syukur sebab Allah bagikan ujian sakit itu supaya saya boleh rasa macam kedekatan itu pada Yang Maha Mencipta. So, bila saya berdiri tu, memang saya tak boleh imagine, memang sangat-sangat sakit. Saya minta satu je, kalau betul sakit ini boleh mendekatkan aku dengan aku, tak apalah, sakit pun tak jadi masalah. Tapi sembuhkanlah saya supaya saya boleh berbakti kepada keluarga, boleh melaksanakan ibadah dengan lebih selesa. Dan yang penting sekali,
itu boleh menjentik rasa syukur dalam diri kita. Bila kita sakit, betul memang kita akan rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sihat ni, kita syukuri apa nikmat yang Allah bagikan kepada kita. So alhamdulillah, selepas daripada prosedur yang saya lalui sebulan lebih yang lepas, saya boleh solat dalam keadaan yang baik. Walaupun untuk masa sekarang, sebab saya I cannot bending kan, saya tak boleh rukuk, saya tak boleh sujud sebab saya tak boleh berdiri daripada sujud saya untuk masa sekarang. Saya tak cuba lagi, tapi doktor memang pesan bagi limit sampai 6 minggu. Kalau boleh action sedikit dalam tempoh 2 bulan macam tu, supaya you betul-betul sedia, tulang belakang you betul-betul bersedia untuk adapt dengan situation yang berlaku lah. Okay, so saya tak boleh rukuk, saya tak boleh sujud, so saya memang solat dalam keadaan duduk untuk dalam tempoh masa 1 bulan lebih ni. So saya bagi ruang dulu sehingga saya jumpa ataupun buat appointment balik dengan doktor yang KPCO nanti, supaya saya boleh tahu bila saya boleh solat seperti biasa. Selalunya dia akan bagi tahulah, okay, dia you sendiri akan tahu bila you boleh solat seperti biasa. So, apa lagi ya? Okay, selepas operation tu masih tak rasa kebas pada bahagian kaki. Okay, itu antara pertanyaan yang orang selalu bagi pada saya lah. Okay, sebab ada yang nak tahu jugalah prosedur ni berjaya atau tidak untuk merawat kesakitan yang you alami. Sebelum operation, saya memang tak boleh nak imagine macam mana saya boleh explain pada anda semua bagaimana rasa sakitnya. Sangat-sangat sakit. I cannot explain it. Sangat-sangat sakit. Tapi lepas operation, saya boleh kata saya ada rasa sakit sedikit. Tapi kalau saya boleh bagi skala 1 sampai 10, mungkin 1 pun dia tak dapat capai kot. Mungkin 0.5, 0.4. Maksudnya saya dekat sini, saya tak rasa macam sakit itu, maksud saya boleh tahan lah rasa ketidakselesaan itu. Okay. Dan rasa kebas pada bahagian kaki masih ada. Doktor memang ada bagi tahu macam tu. Cuma rasa kebas itu tidaklah mengganggu anda sangat. Sebab for the person yang sakit terlalu lama, you akan faham apa yang saya cuba sampaikan dekat sini. You akan rasa macam kesakitan tu taklah seberapa sangat. Okay, you masih boleh tahan. Rasa kebas dia memang 3 jari. Okay, contoh ni jari kaki saya. 3 jari tengah tu memang tak terasa sangat rasa kebas dia, sehingga kepada bahagian tapak kaki ada sedikit rasa kebas. Tapi itu tak sangat mengganggu saya lah. Saya just abaikan. Okay, I accept. Saya reda dengan apa yang Tuhan kurniakan kepada saya. Dia uji ke atas saya. Dan saya bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Okay, ujian tu pun nikmat daripada saya. Rahmat tu pun satu ujian untuk saya. Saya anggap tu macam something yang Allah anugerahkan pada kita lah. So saya tak berapa fokus sangat pasal benda itu. Yang paling penting sekali adalah saya dah semakin sihat. So sekarang dah lebih kurang 6 minggu 2 hari kalau tak salah saya. Kalau tak salah saya kira macam tu lah. 6 minggu lebih, 7 minggu macam tu lah, dekat 7 minggu. Sekarang saya boleh berjalan dengan lebih lama. Okay, saya boleh berjalan straight setengah jam, 1 jam. Okay, saya boleh angkat sedikit barang-barang, taklah terlalu sangat. Saya boleh buat kerja rumah, saya dah boleh masak. Okay, saya dah boleh vacuum. Okay, tapi vacuum you kena pastikan you memang berdiri tegak and you have to wear belt. Okay, hampir 24 jam kecuali waktu tidur. Okay, nanti saya tunjukkan lah belt macam mana. Okay, dan kemudian saya dah boleh duduk dengan lebih lama untuk letak sekarang. Sebab doktor limit hari tu maybe dalam half an hour you boleh duduk. Tapi after that you kena bangun berdiri balik.
Dan saya tahu video ni agak panjang, tapi saya harap anda boleh view sampai akhir supaya saya akan kongsikan tips yang mungkin anda boleh gunakan untuk prosedur yang mungkin anda lalui, sebab saya pun search video macam ni juga sebelum operation. Okay. So, apa lagi? Apa yang saya boleh buat? Okay, saya dah tak rasa sakit. Okay, saya punya emosi dah lebih okay, because you tak berada dalam keadaan yang sakit. That's why you ada rasa macam bit comfortable, rasa selesa dengan diri sendiri. Saya tidak lagi berjalan secara tempang. Alhamdulillah. Dulu saya berjalan sengit. Okay, sekarang saya dah boleh berjalan lurus. Okay, that is most wonderful feelings yang saya dapat rasa. Saya rasa seronok, Alhamdulillah, syukur. Apa lagi? I think that's all kot. Nanti sekejap lagi saya akan share pada anda semua apa barang yang anda perlukan untuk anda ada selepas daripada operation. Okay, sekejap saya ambil barang. Okay, first item yang kena ada selepas daripada prosedur microdiscectomy ataupun back surgery, okay, pembedahan pada tulang belakang, iaitu pada disc anda. Okay, anda kena ada belt. Okay, ini antara belt yang saya ada. Maaf, ada kotor sikit lah. Okay, ini belt yang saya pakai hampir 24 jam kecuali waktu tidur. So, kalau you tidur 4 jam, 5 jam macam saya, okay, anda memang kena pakai ini selama lebih kurang 20 jam, 19 jam, okay. Tapi saya selalu akan pakai kalau saya dekat rumah. Before this, saya tak berjalan, saya akan pakai dekat luar, okay. Dan ini, dia ada besi dekat bahagian tulang. Yang ni memang di-provide dekat, lepas saya pembedahan itu, saya terus pakai. Okay, ini tulang besi yang sangat-sangat kuat. Okay. So, besi ini akan menyebabkan sedikit rasa tidak selesa kepada tulang rusuk. Tulang rusuk kita. So, yang ini akan tolak sikit pada bahagian belakang. But it's okay. Even though tak selesa sangat, should be okay lah. Okay, untuk keselamatan kita supaya dia tidak menyebabkan you punya tulang belakang tiba-tiba you mungkin akan bending atau lifting bila you angkat sedikit berat. You taklah menjejaskan sangat. So, you kena ada belt. Okay, ini penting. Okay. So, kalau you nak tukar sekali, you kena beli ada sedikit lah, mungkin dalam dua belt macam tu. So, you boleh ganti-ganti. Tapi, you tak boleh basuh That's why saya pakai dekat luar. Untuk yang pakai dekat dalam, saya ada beberapa belt yang saya gunakan. Saya kena letak kat bawah. I have to letak dekat. I'm so sorry. Okay, saya terpaksa lontar. Sebab saya tak boleh letak kat bawah. Nanti saya kena panggil orang untuk ambil barang daripada bawah. Sebab saya tak boleh tunduk. Saya tak boleh pergi ke bahagian bawah. Okay. So, benda yang kedua yang kena ada. Okay, saya pesan anda, bila sebelum operation, you have to buy towel like this. Okay, apa perlunya tuala seperti ini adalah untuk keperluan anda masa anda tidur. Okay, sebab saya pesan tadi, belt itu tadi atau tali pinggang itu anda kena pakai hampir 24 jam. Okay, kecuali waktu tidur. So, waktu tidur, anda perlukan something untuk support you punya tulang belakang supaya bila you dalam keadaan tidur macam ni, okay, tak adalah bengkok sangat you punya tulang belakang tu. So, apa yang you buat adalah, yang ni saya beli dekat DIY je okay. So, murah je, saya rasa dalam belasan ringgit. Tapi saya lebih prefer yang bukan towel yang jenis kain tu. Okay, yang ni jenis microfiber punya kain. Okay, anda tengok macam ni. Dia lembut. Okay, dan dia tidaklah terlalu besar. Okay, saya tak tahu lah saiz dia berapa. But you have to make sure lah. Dia macam lebih kurang 1 meter macam ni. Anda kena buat adalah you boleh lipat 2 ikut keselesaan you. You boleh lipat 2 pula, lipat 4 macam ni.
dan letak pada pinggang. Okey, lilit pada pinggang dan anda boleh pastikan masa anda tidur tu you punya tulang belakang tidak bengkok sangat. Okey, so towel. Okey, saya letak sini lah, so tak nampak kan. Okey, so barang yang ketiga yang kena ada adalah alamak, saya dah letak dekat bawah pula dah. Okey, barang ketiga adalah ice pack. Okey, ini sebenarnya bantal untuk budak-budak. Okey, maksudnya you boleh pakai ni untuk macam kalau anak you demam ke apa ke, boleh jadi macam bantal dia orang lah. Tapi saya tak suka yang ice pack yang jenis kecil tu. Okey, sebab dia takkan rasa selesa dekat bahagian tulang belakang. So you need support masa you tidur, okey, ataupun masa you baring, you nak letak ice pack tu. Ini lebih selesa, lebih besar. Dia tak akan membeku walaupun dia ice pack. Okey, letak dalam freezer untuk mengelakkan pada bahagian yang tempat pembedahan itu tadi, sebab dia biasalah lepas bedah you akan ada semacam sore sikit dekat bahagian belakang ni kan, so you have to kurangkan bengkak tu lah. Okey, kurang bengkak pada tulang belakang, pada bahagian tulang belakang tadi. So itu benda yang ketiga. Benda yang keempat adalah bantal yang you akan letak pada antara kaki you bila tidur kan. Yang ni you akan letak kaki you kat sini lah. Okey, so bila you berbaring ke sebelah kanan atau sebelah kiri, jadi you punya postur belakang atau tulang belakang ini masih dalam keadaan lurus. So, kalau you tidur tanpa ada bantal di antara kaki you, ia akan menyebabkan tulang belakang you akan bengkok. So ia akan melambatkan kesembuhan dah. Okay, so you have to ada this one. Kalau tak ada ini pun tak apa, you boleh guna bantal yang lebih taklah terlalu lembut sangat, letak di antara kedua kaki kalau anda dalam keadaan ini. Tapi yang ni senang, dia letak je kaki and then dia terus lekat dekat kaki macam tu lah, dia tak beralih. Okay, that is lontar. So, ubat-ubatan macam mana? Okay, bila you keluar daripada hospital, ada beberapa jenis ubat yang di-provide oleh hospital lah untuk you. Pertama adalah ubat saraf. Saya pun dah habis lah ni. Nama ubat ni adalah Revisca. Okay, Revisca ini ubat saraf. Memang you akan makan dalam lebih kurang 1 bulan lebih selepas operation. Yes, you kena makan ubat. Ini bukan ubat tahan sakit ya. Ini ubat saraf. Ia untuk memastikan you punya saraf tu dia akan mudah cedera balik. Okay, sebab dalam tempoh beberapa ketika tu memang dia agak marah dengan you. Okay, sebab dia dah ditekan oleh disk yang terkeluar tadi. So memang you kena makan ini dalam tempoh apa. Tapi buat tahan sakit, I'm totally off. Okay, saya painkiller saya tak makan dah selepas daripada prosedur. Lepas operation tu mungkin dalam hari pertama tu kot je yang saya makan. Lepas tu hari kedua, hari ketiga, sehingga dah hari ini saya tidak pernah sentuh langsung painkiller untuk tulang belakang yang saya makan sebelum ini. Tak ada langsung. So ubat untuk painkiller tu memang masih ada sampai sekarang. Even though doktor memang provide lah. Okay, dia provide 3 jenis ubat painkiller. Dengan satu lagi dia bagi yang ubat ni. Dia bagi ubat ni. So 2 ubat ni saya makan, tetapi yang ubat itu memang saya tak makan lah. Painkiller memang tak ada makan langsung. So ini adalah vitamin urat. Okay, vitamin urat ni pun memang you kena makan dalam tempoh masa yang agak lama lah. Okay, but it's okay. Saya tak pasti saya kena ambil lagi ubat ni atau tidak. So hopefully saya tak perlu lagi ambil ubat, apa-apa ubat lah. Okay, saya just makan suplemen biasa. Contoh protein, kalsium untuk develop saya punya kecerdasan balik. So antara ubat lain yang you kena sediakan selepas daripada prosedur tu adalah, saya galakkan untuk anda beli this one. Okay, sebab apabila anda makan ubat ini, dan mungkin anda jenis orang yang jarang minum air kosong yang banyak,
even makan atau minum air kosong yang banyak sekalipun akan ada masalah. Untuk yang pertama yang pertama dan yang kedua. Okey. Dibuat bersih. Ini untuk mencegah daripada rasa sakit waktu kencing. Okey. So kena beli ini. Okey. Ubat tahan sakit atau ubat even though ubat saraf dan apa tu memang akan menyebabkan you ada sembelit. So beli ini. Okey. Makan mungkin 2 kali sehari, bukan 2 hari sekali. Okey. Untuk mengelakkan daripada sembelit. Sembelit pun akan menyebabkan you meneran kan. Okay, so you didn't feel comfortable lah untuk melakukannya dalam keadaan you masih cedera, masih lagi baru lepas pembedahan. So, maaf untuk video yang panjang dekat setengah jam, but I will not edit this video. Saya just nak share pengalaman dan pengalaman saya untuk prosedur microdiscectomy ni, dan thank you very much for watching and have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.